Salam sejahtera dan selamat petang. Terlebih dahulu saya nak memulakan sidang media ini berkenaan dengan beberapa keputusan yang telah dicapai daripada mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai kesesakan jalan raya bilangan 2 yang telah diadakan pada petang tadi bermula jam 2.30 petang yang telah dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Zahid Hamidi dan dihadiri oleh beberapa menteri. Yang pertamanya, mesyuarat jawatankuasa pada hari ini bersetuju dengan cadangan oleh Kementerian Pengangkutan untuk menggabungkan jawatankuasa Kabinet mengenai kesesakan jalan raya dan jawatankuasa Kabinet keselamatan jalan raya supaya ia lebih berkesan dan menjadi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Jadi sebab keahlian dua-dua jawatankuasa ini adalah lebih kurang sama dan matlamatnya ialah bukan sahaja nak mengurangkan kesesakan tetapi juga memastikan keselamatan kepada pengguna jalan raya dan mesyuarat telah bersetuju dengan penggabungan tersebut. Yang keduanya, mesyuarat telah pun bersetuju untuk pelaksanaan tidal flow di rebus raya Sungai Besi Seremban akan dilaksanakan. Walaupun cadangan ini telah pun diputuskan pada mesyuarat lalu pada bulan Mei, tetapi pihak berkuasa tempatan tidak dapat melaksanakannya kerana beberapa kekangan dan beberapa isu yang tidak diselesaikan. Namun begitu, mesyuarat hari ini meneruskan dengan keputusan tersebut bahawa ia perlu dilaksanakan, tetapi ia tertakluk kepada kajian lanjut oleh pihak DBKL dengan pihak Polis Diraja Malaysia dan juga pihak Lembaga Rebus Raya Malaysia untuk meneliti pelaksanaannya. Cadangan lokasi adalah bermula daripada persimpangan Astro ke jarak 200 meter sebelum Smart Tunnel dan ia dijangka bermula pada bulan November 2023. Jadi ada sedikit pengubahsuaian dan mesyuarat telah bersetuju supaya walaupun jarak itu dipendekkan tetapi ia mesti dilaksanakan menjelang bulan November. Ketiga, kerajaan akan melaksanakan kajian atas talian untuk mengukur tahap kepuasan pengguna terhadap pelaksanaan tidal flow di Lembah Kelang. Kajian ini akan dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa yang seterusnya pada bulan Februari 2023. Oleh kerana melalui jawatankuasa Kabinet ini, kita telah memutuskan untuk mengadakan lebih banyak tidal flow ataupun kontraflow ini untuk mengurangkan kesesakan. Namun begitu, kita juga ingin mendapat maklum balas daripada pengguna-pengguna jalan raya. Seterusnya, penyusunan semula aliran trafik di Bukit Bintang berdekatan dengan pavilion akan diteliti dan akan dilaksanakan untuk tempoh percubaan selama 1 bulan bermula 1 November 2023. Perkara ini memerlukan penelitian secara bersama oleh pihak PDRM dan DBKL dan Kementerian Kewangan telah pun dipohon untuk memberikan peruntukan kepada DBKL untuk melaksanakan inisiatif ini. Oleh kerana pada ketika ini daripada arah Jalan Sultan Ismail apabila sampai ke persimpangan di Menara Genting, semua kenderaan perlu menghara ke kiri. Dia tak boleh terus jalan. Cadangan daripada pihak Polis Kuala Lumpur ialah membuka semula jalan itu supaya kenderaan daripada arah Jalan Sultan Ismail dia boleh terus menghala ke depan sampailah ke persimpangan Loten dan terus pergi ke menghala ke persimpangan ke Smart Tunnel. Jadi itu yang telah dicadangkan oleh pihak PDRM dan mesyuarat bersetuju supaya satu tempoh percubaan dilaksanakan. Okay. Seterusnya berkenaan dengan penyediaan laluan khas bas yang telah pun kita laksanakan sebelum ini dan mesyuarat jawatankuasa bersetuju untuk menambah baik dan memperluaskan pelaksanaan laluan khas bas sedia ada iaitu di Jalan Ampang mulai 16 Oktober 2023. Iaitu sekarang ini untuk laluan bas di Jalan Ampang hanya sebelah pagi. Kita nak laksanakan untuk sebelah petang pula. Iaitu waktu puncak daripada pukul 5 sehingga 8. Iaitu pergi dan balik pun ada tidal flow ini supaya untuk menggalakkan lebih ramai orang menggunakan bas di laluan tersebut. Selain daripada Jalan Ampang, 3 cadangan lorong bas baru telah diputuskan oleh mesyuarat iaitu di antara Jalan Ceras ke Lok Yu dengan jarak 11.5 km, Jalan Kuching dengan jarak 5.7 km
dan Jalan Genting Klang dengan jarak 8.7 km. 3 laluan ini akan dilaksanakan secara berfasa. Dijangka bermula bulan November nanti. Mesyuarat juga bersetuju dengan cadangan untuk menaik taraf sebanyak 356 BASPO kepada hentian bas berbumbung yang akan dilaksanakan secara berperingkat dengan kerjasama di antara Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, DPKL dan Prasarana. Mesyuarat bersetuju supaya reka bentuk hentian bas berkenaan akan diseragamkan. Jadi, ini merupakan satu projek ataupun satu inisiatif yang sangat penting, iaitu kita nak menjadikan Kuala Lumpur ini friendly kepada bus users. Sebab kebanyakan BASPO sekarang ini, dia tak ada struktur. Dia hanya ada satu tempat, ada satu tiang saja, kata ini perhentian bas. Jadi tempat bertudur pun tu ada. So kita nak menyediakan peruntukan 100,000 untuk setiap perhentian bas ini untuk diadakan bus stop. Jadi 356 lokasi telah pun dikenal pasti. Dan mesyuarat secara sebulat suara bersetuju supaya kita menggunakan peruntukan KPKT untuk disalurkan projek-projek kecil ini kepada 7 pihak berkuasa tempatan di Lembah Kelang. Jadi ini adalah satu penambahbaikan yang cukup baik dan Kementerian Pengangkutan amat bergembira dengan pelaksanaan projek ini. Selain itu, mesyuarat juga bersetuju melaksanakan pembinaan laluan pejalan kaki baru di 36 lokasi yang telah dikenal pasti dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Kerajaan juga sedang meneliti keperluan untuk penyediaan lebih banyak park and ride di kawasan sempadan Kuala Lumpur Selangor sebagai salah satu usaha untuk pelaksanaan koridor bas berhenti-henti di pusat bandar Kuala Lumpur bagi menghadkan kemasukan kenderaan persendirian ke pusat bandar. Untuk menggalakkan lebih ramai orang guna bas, kita di sempadan-sempadan yang memasuki pusat bandaraya perlu disediakan lebih banyak fasiliti park and ride supaya rakyat boleh menggunakan bas ataupun MRT dan LRT untuk masuk ke pusat bandaraya. Kerajaan melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat akan meneliti tindakan untuk membangunkan aplikasi Mobility as a Service yang akan menjadi aplikasi tunggal untuk semua mod pengangkutan awam. Ini juga merupakan satu inisiatif baru, iaitu kita nak membangunkan Mobility as a Service apps kepada orang ramai, iaitu boleh menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan mobility apabila diperlukan. Okay. Ini sesuatu yang telah pun kita nak bangunkan. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga telah bersetuju untuk mempengerusikan satu mesyuarat high level committee berhubung isu-isu keselamatan jalan raya. Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri diminta untuk menyediakan senarai persatuan-persatuan motosikal dan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan mengadakan libat urus bersama persatuan-persatuan ini dalam tempoh terdekat 2 minggu yang akan datang. Mengapa perlu ada HLC ini, High Level Committee ini? Kerana seperti yang kita tahu, kemalangan dalam negara kita ini kebanyakannya melibatkan penunggang motosikal. Saya memberikan sedikit statistik. Tahun lalu saja, tahun 2022, kalau tahun 2022, jumlah kemalangan maut ialah 6,080 orang. 6,080 orang meninggal dunia atas jalan raya disebabkan oleh kemalangan pada tahun lalu, tahun 2022. Daripada jumlah tersebut, 67% adalah penunggang motosikal. 2/3 daripada angka ini merupakan penunggang motosikal. Itu sebabnya satu high level committee yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri akan diadakan untuk mencari jalan dan mengambil langkah bagaimana kita dapat mengurangkan kemalangan jalan raya yang melibatkan motosikal ini. Okay. Semua keputusan-keputusan ini adalah hasil daripada mesyuarat Jawatankuasa Kabinet pada hari ini. Kalau ada soalan, sebelum saya masuk ke isu yang kedua. Let's focus on this one first. I know you want to ask more about the second one. Just to clarify, the 100,000 is per bus stop. Yes, bus stand. It's not bus stop lah. Okay, bus stop. Okay, so itu kita nak satu ada peruntukan lah. It's not necessary you will spend 100,000. We prepare 100,000 for that one particular bus stop lah, perhentian bus. Sebab those location that we have identified, they do not have any structure. I'm sure you have come across lah, where there is just one tiang, kata ini perhentian bus.
So no proper stand there, no proper shade there. So we want to prepare and have better facilities for that. 100,000 will come from the PBTs or the kementerian? The mesyuarat hari ini meminta Kementerian Kewangan untuk berhubung dengan KPKT. Okay? So KPKT untuk tahun ini kalau ada baki peruntukan, we want to spend it for this purpose. Kalau tak cukup, Kementerian Kewangan diminta untuk mempertimbangkan untuk dilaksanakan projek ini secepat mungkin. Because we view this as one of the priority. Maknanya ini hanya untuk penambahbalikan bas stop yang dekat Kuala Lumpur sahajalah. Di Lembah Kelang, bukan Kuala Lumpur saja, ada melibatkan 7 pihak berkuasa tempatan. Ini juga melibatkan Petaling Jaya, Shah Alam, Klang, Ampang dan sebagainya. Ada 7 PBT yang terlibat. Okay. Ini sudah tentu ini fasa pertama, kita fokus dulu Lembah Kelang. Dan sekiranya projek ini berjaya, kita akan lihat kepada negeri-negeri lain. Okey? Ada soalan lain? Tadi yang pasal mobility kan? Ya. Pasal mobility kan? Ya. So, boleh explain sikit sebenarnya macam mana function mobility app tu semua? Itu sedang dibangunkan. Okay. Lepas kita bangunkan, kita akan cuba apabila kita lancarkan nanti, kita akan bagi penerangannya lebih. Dia lebih kepada satu macam bukan journey planner. Dia you want that particular demand. Macam bus ada juga macam konsep yang sudah pun dilaksanakan di Kuala Lumpur. Macam sekarang even di parlimen ada perkhidmatan ini. You notice there's a small van park next to the Dewan sementara. Okay. Kalau katakan ahli parlimen sekarang ini nak keluar pergi KL Central, they just send the demand. So it's waiting there. Okay. Dia ada macam itulah mobility as per demand. Okay, ada soalan lagi? Kita yang pertamanya sekarang ini perlu kita kenal pasti lokasi dulu. Kalau ada lokasi-lokasi yang boleh kita gunakan secara bersama, then we try to consolidate it. Okay. Jadi sudah tentu parkir, charge parkir itu perlu diseragamkan lah. That's the whole purpose kita nak galakkan orang menggunakan pengangkutan awam. Jadi parking itu tak boleh charge terlalu tinggi dan kita perlu seragamkan.